ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأما بعد. Dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, barisan ahli jawatan kuasa, para hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dipertemukan sekali lagi di rumahnya yang mulia ini, dan kita dapat meneruskan pengajian kita kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Kita masih lagi membahaskan ayat yang kedua dan ketiga daripada suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita dah bincangkan sebelum ini bahawa dosa manusia, dosa kita ni tuan-tuan terlalu banyak, kan? Macam-macam. Kita cuma kadang-kadang kita ni tuan-tuan tak sedar bahawa diri kita ni ada melakukan dosa. Ya, benda yang paling bahaya tuan-tuan adalah saat seorang hamba itu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan seolah-olah dirinya dah layak masuk syurga. Baik itu ada ulama mengatakan lebih baik seorang yang berdosa lalu dia menginsafi akan dosa-dosanya dan sentiasa bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanding seorang yang sedang melakukan ketaatan tetapi merasa ujub terhadap dirinya, seolah-olah dia sudah layak masuk ke dalam syurga. Ya, kita ni kadang-kadang tuan-tuan dosa kita banyak, tetapi kita tak sedar bahawa kita ni banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi dzunubun nartakibuha bidarajatin mutafawitah. Dan dosa ni tuan-tuan manusia dilakukan dalam keadaan yang berbagai-bagai. Kita, setiap daripada kita ni tuan-tuan pasti akan ada kelemahan. Ya. Saya tuan-tuan mungkin hebat dari satu sudut amalan-amalan, tapi akan ada amalan yang saya dilemah. Ya. Itu saya. Tuan-tuan pun sama. Ya, mungkin kita hebat dari sudut solat, kita hebat dari sudut sedekah, kita hebat dari sudut amalan-amalan tertentu, tapi kita lemah dalam, kita pasti akan ada kelemahan dari sudut tanggungjawab kita, sama ada kepada Allah Subhanahu wa taala atau tanggungjawab dia kepada sesama manusia. Ada orang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, tabarakallah, dia jaga semayang, dia jaga puasa, dia sedekah dan seumpamanya, tapi dia bermasalah dengan hubungannya sesama manusia. Ada orang dengan manusia baik, dia suka tolong orang, dia suka buat amal kebajikan, dia suka buat kerja-kerja sosial,
bantu orang fakir miskin, bantu orang di pedalaman, bantu orang macam-macam. Ya. Namun tuan-tuan, dia gagal untuk melaksanakan tanggungjawab dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cerita tuan-tuan, tidak ada seorang pun di kalangan kita ni yang sempurna segala-galanya. Pasti ya, kita ada kelemahan. Wala yumkinu li ahadin minna an yansabal kamal li nafsi hatta alladhina yabduluna aqsa juhdahum fi at-ta'ah la yasiluna ila al-kamal. Imam Asy-Sya'rawi bagi tahu kepada kita tuan-tuan, tidak ada seorang pun dari kalangan kita yang boleh menisbahkan kesempurnaan terhadap dirinya sendiri. Kita ni nak mengaku kita ni manusia yang sempurna, tak ada salah, tak ada silap. Kita dengan isteri bila berselisih, abang ni suami, awak tu isteri tau. Suami ni awak kena taat. Boleh ke tuan-tuan? Ya, kadang-kadang kesilapan itu datang daripada isteri. Kadang-kadang kesilapan itu juga datang daripada suami. Dalam Islam ni tuan-tuan, di sana ada hak dan ada tanggungjawab di antara pasangan suami isteri. Macam tu juga kita jadi bapa. Tak boleh kita ni bapa, kita jadi mak. Saya ni mak, aku ni mak, aku ni bapa, awak tu anak. Ya, awak kena ikut semua cakap saya. Kita tak pernah dengar pun. Ya, apa yang nak diluahkan masalah anak kita. Ya, sehingga akhirnya kadang-kadang anak-anak mencari rakan-rakan di luar. Kerana apa? Mak bapak tidak pernah mahu untuk mendengar masalah yang berlaku pada anak-anak. Ada masa anak-anak kita ni tuan-tuan, dia kena dengar cakap kita. Tapi ada masa sebagai mak, sebagai ayah, kita kena dengar luahan masalah anak-anak kita untuk kita nasihat, untuk kita bagi panduan, untuk kita tunjuk jalan. Ya, tidak ada manusia ni yang dia semua betul, semua sempurna. Ya, hatta alladhina yabduluna juhdahum aqsa juhdahum fi ta'ah. Termasuklah kalau seorang itu dia bersungguh-sungguh mengorbankan segala kesungguhannya, usahanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, pagi petang siang malam, jaga solat, jaga puasa, sedekah. Tuan-tuan, boleh ke dia mengaku bahawa dia ni tak ada dosa? Ya, tak ada siapa pun di kalangan manusia yang sempurna. Pasti akan ada dosa, pasti akan ada kesalahan, pasti akan ada kesilapan. Dan ya, tidak ada yang sempurna. Fal kamalu lillahi wahdah. Sempurna ni tuan-tuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allah sahaja yang sempurna. Ya, kerana dia adalah Tuhan yang wajib untuk memiliki sifat kesempurnaan. Adapun kita manusia, kita ni hamba. Ya, kita ni manusia. Ada kelemahan, ada kekurangan. Walaupun dalam masa yang sama ada kelebihan. Ya, kelebihan kita pun masing-masing berbeza. Dan kelemahan kita pun masing-masing berbeza. Ya, jadi maknanya kita ni tetap akan ada salah, tetap ada silap, tetap ada dosa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa tuan-tuan? Setiap anak Adam, kullu bani Adam, ya, anak Adam tu kita lah. Ya, kita ni tuan-tuan anak-anak Nabi Adam. Maknanya kita ni keturunan Nabi tuan-tuan. Jangan main-main. Tapi Nabi Adam lah. Ya, yang special Nabi Muhammad. Kita ni keturunan Nabi. Nabi kata setiap anak Adam khata'un, pasti melakukan kesalahan. Kita ni pasti tuan-tuan ada silap. Ya, tak boleh kita ni mengaku dengan orang,
Ini silap awak, silap awak. Tiap kali ada benda tak pasti, ini silap awak. Kalau dengan isteri ni silap awak. Kita suami langsung tak ada silap. Tak boleh. Kan? Tapi orang kata woman is always right. Suami je salah. Pun tak boleh juga tuan-tuan. Kan? Ya, orang masalah ni kita tak boleh ikut sangat. Customer is always right. Pelanggan je betul. Kita semua kena salah. Kan? Pun tak kena juga. Sebab Nabi kata semua ni ada, setiap asalkan namanya manusia pasti akan ada kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan bila kita ni sedar diri kita ni ada salah, diri kita ni ada buat dosa, diri kita ni ada buat kesalahan, Nabi kata orang yang terbaik adalah orang buat salah ni. Tak ada masalah tuan-tuan, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tapi yang penting kata Nabi SAW adalah orang yang nak minta ampun, yang nak beristighfar. Ya, Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang banyak dosa, yang banyak salahnya, siapa yang nak bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak kita datang kepada dia, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasifullahu subhanahu wa ta'ala al-insan fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan perangai manusia. Ya, sifat manusia ni Allah gambarkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 34. Allah menyatakan, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Allah bagi tahu, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Ya, aku bagi, aku datangkan, aku sediakan, aku siapkan, kata Allah, min kulli ma sa'altumu, semua benda yang kamu perlukan dalam hidup kamu. Apa yang kita perlukan dalam hidup kita tuan-tuan? Macam-macam kita perlukan. Kita perlu makan. Lahir kat dunia ni tuan-tuan, makanan Allah dah sediakan untuk kita. Kita perlukan pakaian. Lahir-lahir tuan-tuan, mak bapak kita belikan pakaian, ya, daripada kita baby, belikan pakaian baby, kita jadi kanak-kanak, tukar pakaian kanak-kanak, kita sekolah, mak bapak kita belikan pakaian sekolah, kita sekolah menengah, tukar pakaian, ya, kita masuk universiti, tukar, ya, sampailah kita ni, ya, sampai sekarang lah tuan-tuan. Allah kata, wa atakum min kulli ma sa'altum, benda yang kamu nak semua aku bagi dah. Nak makan, nak minum, nak duit, nak rumah, nak harta, nak pasangan, Allah bagi pasangan, nak anak-anak, nak keluarga, nak cucu, Allah bagi tuan-tuan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan kalau kamu nak kira benda yang aku dah bagi pada kamu sejak kamu lahir sampai hari ini, kalau kamu nak hitung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kamu takkan mampu nak hitung. Ya, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala dah beri kepada kita. Lalu Allah mengatakan perangai manusia ni Allah dah bagi macam-macam nikmat. Apa perangai manusia? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insan, sesungguhnya manusia, la zalumun kafar, manusia ni tetap, ya, melakukan kezaliman, tetap buat dosa dan kufur, tak nak taat kepada Allah, tak nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruknya kita manusia ni tuan-tuan, ya, Allah dah bagi kita nikmat macam-macam, tapi kita tak nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika arada al-haqq subhanahu wa ta'ala alla tamna'na al-ma'siyah
an nadkhula ila kulli amalin bismillah. Namun tuan-tuan, kata Imam Asy-Sya'rawi, walaupun kita ni manusia banyak dosa-dosa kita, tuan-tuan, ya, kita ni sebenarnya banyak dosa-dosa, banyak kesalahan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu kepada kita agar kita ni sentiasa jangan tinggal untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk baca bismillah. Tuan-tuan, jangan tinggal bismillah, sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali kita nak melakukan sesuatu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dalam basmalah itu Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya iaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah nak juga kita sebut nama dia walau banyak mana dosa kita, walau banyak mana kesalahan kita. Tadi buat dosa, bila nak makan baca bismillah, naik kenderaan baca bismillah, pakai pakaian baca bismillah, ya, selesai baca alhamdulillah. Sebab apa, tuan-tuan? Allah nak supaya kita ni alla tamna'na al-ma'siyah. Allah tak nak dosa-dosa kita ni terhalang daripada kita masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak nak kita tertinggal untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan kita sebut nama Allah yang bersifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah tak nak biarkan kita, dan Allah tak nak kita makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanda seorang itu sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pun dia buat, tuan-tuan, dia akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda seorang hamba ni, tuan-tuan, dia sedang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia buat apa pun, tuan-tuan, dia tak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia yang tak ingat, sebenarnya Allah lah yang sedang membiarkan dirinya. Allah tak ambil tahu, biarlah, kau pun tak ingat aku, aku pun tak ingat kau. Maka Allah tak nak kita ni, tuan-tuan, ya, walaupun banyak dosa, banyak kesilapan, banyak kesalahan, kita makin jauh dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita baca bismillah. Fa'allamana an naqul, lalu Allah mengajar kita untuk menyebut bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tanda kita ni nak minta rahmat, minta kasih sayang, minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Likai na'rifa anna al-baba maftuhun lil isti'anati billah, supaya kita tahu bahawa pintu sentiasa terbuka untuk kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni, tuan-tuan, dia nak tolong kita, nak mudahkan urusan kita. Ya, seorang hamba saat dia ingat Allah, Allah yang akan mudahkan, Allah akan pelihara dia. Tapi saat kita dilupa pada Allah, ya, walaupun kita nak buat satu pekerjaan, buat satu aktiviti, kita tak baca bismillah, tuan-tuan, Allah yang mudahkan. Sebab Allah menjadikan dunia ini ada asbab dan musabab. Siapa yang mencari asbab terhadap suatu perkara, ya, di atas dunia ini, Allah akan mudahkan dengan izin Allah. Ya, tetapi tuan-tuan, saat itu dia buat, tapi apa yang dilakukan itu di luar daripada perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah biarkan dia. Tapi saat kita buat sesuatu, kita ingat Allah, kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu, tuan-tuan, perbuatan kita sedang dalam perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barakah, ya, Allah jauhkan musibah. Wa anna al-ma'siyata la tamna'na min al-isti'anati fi kulli amalin bismillah. Dan maksiat tidak akan menghalang kita daripada nak minta pertolongan kepada Allah pada setiap amalan yang kita nak lakukan dengan kita baca bismillah. Ya, tuan-tuan, Allah ni adalah Tuhan yang Maha Pengampun.
Kita dah bincang dah sebelum ini, Allah jadikan kehidupan dunia ni tuan-tuan asasnya adalah rahmat kasih sayang. Allah tidak menjadikan kehidupan dunia ni asasnya adalah keadilan. Walaupun kadang-kadang sekali-sekali Allah tunjukkan keadilan. Apa beza rahmat dan keadilan? Rahmat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dunia kepada seluruh makhluk-makhluknya, tak kira siapa, sama ada dia beriman atau dia tak beriman. Allah bagi dunia ni tuan-tuan, tak kira sama ada dia ni orang Islam ataupun orang kafir. Itulah rahmat Allah. Ya, sebab dunia ni memang Allah jadikan atas dasar rahmat. Semua makhluk mendapat rahmat, mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tak jadikan untuk alam dunia, Allah simpan di akhirat. Kerana kalaulah Allah berikan keadilan dalam kehidupan dunia ni, nescaya manusia dia nak dapat rezeki, dia kena taat dulu pada Allah. Dan keadilan Allah, kalau Allah tunjukkan atas dunia ni setiap dosa dan kesalahan yang dibuat oleh manusia, Allah akan azab. Ya, tapi Allah buat tak tuan-tuan? Kadang-kadang dosa kita Allah biar. Sebab apa tuan-tuan? Allah kesian kat kita. Dan sebenarnya dalam kesian tu pun Allah bagi masa, Allah bagi peluang, Allah bagi tempoh. Ya, bila kita nak minta ampun, bila kita nak bertaubat di atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang Allah tunjuk juga keadilannya tuan-tuan saat manusia melakukan dosa dan maksiat. Ya, dalam hadis sebut, kalau sesuatu dosa itu berleluasa, perzinaan berleluasa, apa yang berlaku di kepulauan Hawaii, belum berlaku kebakaran besar-besaran, rupa-rupanya mereka buat perhimpunan LGBTQ, kan, berarak masing-masing tunjuk kumpulan transgender, kumpulan gay, kumpulan lesbian, kumpulan macam-macam lah. Tuan-tuan, akhirnya Allah tunjukkan keadilan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah murka tuan-tuan, habis satu pulau hancur terbakar. Tetapi Allah tidak menjadikan kehidupan dunia ni asasnya keadilan, tak. Allah jadikan asasnya adalah rahmat. Fayakunullah qad azala wahsyataka minal ma'siyati fil isti'anati bihi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan ketakutan kamu saat kamu melakukan dosa dan maksiat daripada kamu nak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita rasa malu, jangan kita rasa takut untuk minta pertolongan kepada Allah setiap kali kita nak buat satu amalan. Walakinnar rahmanir rahim fil Fatihah muqtarinatun bi rabbil alamin. Tadi ar-Rahman ar-Rahim pada bismillah. Manakala ar-Rahman ar-Rahim pada Fatihah. Ya, Fatihah ni yang mana? Ya, start kita baca surah Al-Fatihah lah. Walaupun bismillah tu kalau ikut mazhab Syafi'i termasuk salah satu ayat surah Al-Fatihah. Ya, tapi dinamakan sebagai basmalah. Tapi Fatihah ni dia bermula Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jumpa lagi Ar-Rahmanir Rahim. Manakala Ar-Rahman Ar-Rahim pada Fatihah muqtarinatun bi Rabbil Alamin, diiringi, disertai dengan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Apa makna dia? Alladhi awjadaka min adam. Allah nak bagi tahu dialah yang mengadakan kamu daripada tiada. Kita ni dulu tak ada atas dunia ni tuan-tuan. Setelah Allah takdirkan kita ni lahir kat dunia, ya, ikut tarikh lahir masing-masing lah kan, ya, maka wujudlah kita di atas dunia ini. Wa amaddaka bi ni'amin la ta'du wa la tuhsah. Dan Allah bagi lagi
Ya, nikmat-nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Baik itu para ulama mengatakan, tuan-tuan, seorang hamba yang lahir atas dunia ni, kita ni tuan-tuan, lahir je atas dunia ni, pasti kita akan mendapat dua jenis nikmat. Kita ni ada je atas dunia ni, kita pasti akan dapat dua nikmat ni. Apakah nikmat tersebut? Yang pertama, tuan-tuan, nikmatul ijad. Lahir je atas dunia ni, tuan-tuan, bermakna kita dah dapat satu nikmat, iaitu nikmatul ijad. Nikmat Allah wujudkan, Allah adakan kita atas dunia. Sekarang ni kita ada dah atas dunia ni, ada dah, tuan-tuan. Saya ada dah atas dunia ni, tuan-tuan nampak. Tuan-tuan pun dah ada dah atas dunia ni. Ada yang dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ya, lahir je atas dunia ni bermakna kita dapat nikmatul ijad. Allah pilih kita untuk kita wujud, untuk kita ada atas dunia. Dan lahir je atas dunia ni, tuan-tuan, wujud je atas dunia ni, pasti akan mendapat nikmat yang kedua. Ya, yang second ni mesti kita dapat, tuan-tuan. Nikmat apa? Nikmatul imdad. Apa nikmat? Apa dia nikmatul imdad? Iaitu nikmat untuk kita dapat meneruskan segala kehidupan kita atas dunia ni. Apa kita perlukan atas dunia ni? Macam-macam lah, macam saya sebut tadi, tuan-tuan. Kita nak makan, kita kena minum, kita nak sedut udara, oksigen, kita perlu cahaya matahari, ada dah matahari. Nak bernafas, ada dah oksigen. Nak makan, ada dah, tuan-tuan, tinggal beli, tinggal usaha, kerja. Ya, nak rumah ada dah, tuan-tuan, duduk setia alam kan. Saya duduk Meru. Apa yang tak ada, tuan-tuan? Semua telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita rasai. Ya, Allah Subhanahu wa taala, dia Tuhan yang menciptakan makhluknya, dan Allah dia akan pastikan makhluk-makhluknya cukup segala benda yang diperlukan oleh makhluk-makhluknya. Anta tuhmiduhu ala hadhihi an-ni'am allati akhadtaha bi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi. Lalu kamu, kita orang-orang beriman ni, tuan-tuan, saat kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, saat itu kita sedang bertahmid, puji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah dah bagi pada kita ni. Macam-macam dah kita dapat, tuan-tuan. Yang kita dapat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas sifat rububiyah dia. Dia sebagai Rabb yang ciptakan kita. Dzalika anna ar-rububiyyah laysa fiha min al-qaswah biqadari ma fiha min rahmatin. Kerana sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala di sana tidak ada al-qaswah. Ya, kasar, ganas. Allah ciptakan makhluk ni, tuan-tuan, dalam bentuk rahmat. Sebab tu Allah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang ciptakan alam ini. Allah ciptakan alam ini, Allah kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ciptakan dengan rahmat, dengan kasih, dengan sayang. Jadi tak ada kebengisan. Ya, Allah tak berkira, tuan-tuan. Tak macam kita. Kadang ada orang dengan isteri berkira, dengan anak-anak berkira, dengan kalau jadi bos dengan pekerja berkira, jadi pemimpin dengan rakyat berkira, jadi ketua dengan orang bawahan berkira. Allah, tuan-tuan, tak pernah berkira dengan makhluk-makhluknya. Allah bagi siapa nak dunia ni, ambil lah. Rajin tak rajin je, tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala rabbun lil mu'min wal kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Tuhan bagi orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir, tuan-tuan, walaupun yang dia sembah tu bukan Allah. Ada sembah matahari, ada sembah patung, ada sembah macam-macam lah. Tetapi adakah yang disembah itu Tuhan sebenar mereka? Tak. Tuhan tu tak boleh buat apa pun yang dia sembah.
Tuhan sebenar mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi istad'ahum jami'an ila al-wujud. Allah lah yang menyebabkan orang-orang beriman ataupun orang-orang yang kafir ada atas dunia ni. Bukan patung yang dia sembah tu. Orang Cina dia sembah patung, bukan patung tu yang jadikan dia. Tapi patung tu dia yang apa ni tuan-tuan? Kalau orang Buddha, orang Hindu, patung cipta mereka ataupun mereka cipta patung? Siapa cipta siapa tuan-tuan? Patung yang ada dekat kuil-kuil, yang ada dekat tokong-tokong, adakah dia turun daripada langit tiba-tiba ada atas? Tak ada. Dia order, panggil kontraktor kan, kalau tengok dekat kuil ya, dia tukar patung ni, nanti dia buat renovation, tukar lagi patung lain. Siapa buat patung? Mereka buat patung ke patung buat mereka? Dia orang buat patung. Kalau betul Tuhan, patut Tuhan buat dia. Tidak, dia buat Tuhan kan? Allah Subhanahu wa taala dialah yang jadikan manusia dan menyebabkan manusia ni wujud, tak kira orang kafir ke ataupun orang beriman. Walidzalika fa innahu yu'tihim minan ni'ami bi rahmatihi. Jadi bila Allah ni dia yang ciptakan makhluk-makhluk termasuk kita manusia, beriman tak beriman, Allah lah yang akan pastikan setiap makhluk itu ada nikmat, dapat rezeki. Bahkan rezeki itu adalah suatu yang dijamin oleh Allah untuk tiap-tiap manusia. Kita ni rezeki kita tuan-tuan jangan risau. Allah dah jamin dah. Ya, Allah dah jamin dah. Cuma usaha tetap kena usaha. Ya, jaminan rezeki ini tidak menafikan usaha dan ikhtiar daripada manusia. Tapi tuan-tuan yakinlah, bukan usaha itu yang menentukan banyak mana kita akan dapat. Ya, kita wajib usaha. Ya, tapi bukan semata-mata usaha yang akan menentukan rezeki kita. Kadang-kadang ada orang tak buat apa, rezeki boleh datang. Sebab apa? Allah dah tentukan. Kadang-kadang ada orang usaha, rezeki tak dapat sebab Allah tak izinkan. Ya, usaha kena ada, tapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Ya, dan manusia ini kata Imam Asy'arawi, yu'tihim minan ni'ami bi rahmatihi. Allah bagi nikmat tu dengan rahmat Allah. Allah bagi kita ni tuan-tuan, banyak mana gaji kita semua tak sama ni tuan-tuan. Orang setia alam ni kaya-kaya lah kan, kayak orang kampung Meru je, rumah kampung je. Ya, nikmat yang Allah bagi ni tuan-tuan, Allah bagi dengan sebab rahmat dia. Wa laisa bima yastahiqun, bukan manusia tu yang berhak. Sebab tu kadang-kadang kita ni duk berasa, ya Allah kenapalah rezeki aku sempit, ya Allah kenapa rezeki aku tak macam orang ni, ya Allah kenapa kita petikaikan tuan-tuan. Kata Imam Asy'arawi, rezeki ni bukan hak kita yang nak tentukan, ya Allah aku nak banyak ni, ya Allah aku nak banyak ni, kita usaha. Tapi Allah nak bagi berapa tuan-tuan, itu hak Allah, bukan hak kita. Ya, Allah yang tentukan berapa banyak, bukan kita yang tentukan berapa banyak. Fasyamsu tasyriqu 'alal mu'min wal kafir. Matahari kata Imam Asy'arawi terbit dan menyinari orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Wala tahjabu asy'ataha 'anil kafir wa tu'tiha lil mu'min faqat. Dan tak adalah matahari ni bila dia terbit cahaya kena orang beriman je, orang kafir semua tak kena. Ada tak? Tak. Orang kafir pun dapat juga matahari. Turun hujan pun sama, orang kafir pun kena dapat hujan, orang beriman pun dapat hujan. Sebab apa tuan-tuan? Allah jadikan rezeki ni rahmat, dalam keadaan rahmat Allah bagi semua. Ya, dunia ni tuan-tuan Allah bagi semua. Sebab itu kita tak boleh nak dengki lah. Tak payah dengki lah tuan-tuan. Kenapalah orang kafir ni dia tak semayang, tak pergi masjid, kaya. Aku ni pergi masjid tak kaya tuan-tuan. Betul. Ya, rezeki ni tuan-tuan Allah dah tentukan.
untuk semua. Sebab semua ni makhluk Allah. Ya, tapi kena ingat tuan-tuan, ada satu lagi nikmat yang Allah tidak beri kepada semua. Allah hanya beri kepada orang-orang mukmin sahaja. Yang ni kita nak kena kejar tuan-tuan. Dunia ni kita usaha, masing-masing usaha. Tapi berapa banyak itu Allah tentukan. Tapi ada satu nikmat yang Allah hanya beri, ya, hanya kepada orang-orang beriman, iaitu nikmat akhirat. Ya, nikmat yang tidak ada tolok bandingnya tuan-tuan. Kalau kita kat dunia mungkin rezeki kita tak berapa nak baik tuan-tuan, kita masih berpeluang untuk mendapat nikmat yang berlipat kali ganda daripada Allah di akhirat nanti. Jangan sampai yang ni pun tuan-tuan kita lepaskan, kita tak bersungguh-sungguh nak dapatkan. Wallahu ta'ala Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim.